Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita pun telah berada di hujung Ramadan, yang mana tak lama lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Jadi di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Di sini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat sedunia buat semua jururawat yang ada. Tahun ini agak istimewa kerana Hari Jururawat sedunia ini betul-betul jatuh satu hari sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kalau Hari Raya Aidilfitri itu jatuh pada 13 Mei, Hari Jururawat itu jatuh pada 12 Mei. Jadi kita juga nak mengucapkan terima kasih kepada jururawat yang mana kita tahu jururawat-jururawat ini adalah frontliner kepada negara kita yang telah betul-betul lumus susah payah menjaga kita. Kita mungkin rasa sedih kerana ini adalah tahun kedua bagi kita yang mana kita tak boleh menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh meriah seperti sebelum-sebelum tahun inilah. Kalau kita lihat tahun lepas, kita memang terus beraya di dalam rumah je, kan, satu hari saja kerajaan membenarkan kita menyambut Hari Raya. Dan tahun ini pun lebih kurang sama, cuma ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan, yang mana still lagi kita boleh solat sunat Aidilfitri bersama penduduk jiran-jiran di surau, di masjid. Cuma kita perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Untuk jururawat pula, ini adalah tahun kedua untuk mereka beraya dalam suasana pandemik, yang mana kita semua tahu jururawat ni kalau ikutkan setiap tahun diorang ni tak dapat raya pun. Setiap tahun kena bertugas 24 jam setiap kali raya. Cuma kali ini agak sukar berbanding sebelum-sebelum ini. Sudah 2 tahun dah. Kalau tahun-tahun sebelum ini mungkin 80% jururawat itu bekerja, tetapi adalah dalam 20% ataupun lebih daripada itu yang masih lagi boleh menyambut Hari Raya. Dan walaupun dalam keadaan bergila-gila lah. Cuma kali ini kita difahamkan ada kawasan, ada negeri yang mana untuk jururawat ni dibekukan, untuk frontliner dibekukan, macam anggota polis, jururawat dan sebagainya, ada yang dibuka cuti. Jadi mood suasana Hari Raya ni agak suram sedikit pada tahun ini. Okey, apapun kita mengucapkan terima kasih kepada jururawat kerana telah pun susah payah menjaga kita, sama ada dia menjaga kita di dalam hospital ataupun di kawasan kesihatan kita, klinik, ataupun sentiasa memberi nasihat-nasihat peringatan kepada kita supaya terus jaga kesihatan yang lebih baik. Kali ini saya nak kongsikan ataupun nak sedikit beri pandangan kepada semua tentang Hari Raya di suasana pandemik ini. Okey, saya faham kita masih lagi dalam mood raya. Okey, kita ada mood raya, tapi kita juga faham yang mana kerajaan telah umumkan SOP yang agak ketat sedikit. Walaupun ada kelonggaran untuk kita berhari raya, tapi kerajaan juga ada sedikit kawalan supaya tak menular wabak ini. Okey, kita juga dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana melalui ketua pengarahnya mengatakan agak meningkat sedikit kali ini, yang mana katil ICU pun telah digunakan dengan lebih banyak, dan kita pun perlu bersiap siaga lah. Kita takut dengan peningkatan kes yang semakin naik menyebabkan penggunaan katil di hospital sangat terhad. Jadi di situlah kita perlu kawal. Jadi kita sebagai orang awam, apa yang kita boleh buat untuk bersama-sama untuk kita kawal, kita kontrol masalah pandemik ni. Pada masa yang sama, kita tak nak mood Hari Raya kita hilang. Yalah, kita pun fahamkan dah ini adalah tahun kedua kita tak boleh meraihkan Hari Raya kita dengan penuh meriah. Kan, tahun lepas lagi lah, tahun pertama berhari raya kita hanya boleh beraya dalam rumah. Itu pun satu hari sahaja boleh ziarah, itu pun dalam kawasan daerah. Tahun lepas agak limited, tahun ini kerajaan melonggarkan sedikit. Cuma mungkin ada kawasan-kawasan tertentu lah yang akan mengalami restrict ataupun kawalan yang diperketatkan lah. Kita ni tak nak potong mood Hari Raya. Kita ada mood Hari Raya ni, kita mesti nak sambut Hari Raya. Tapi bagaimana yang kita nak Hari Raya dalam suasana pandemik ini? Kita semua maklum, biasanya kita nak mood raya ni biasanya kita akan kemas rumah, kan? Kita akan kemas rumah, kita akan hiaskan rumah, nak mood raya. Jadi pada sudut kesihatan,
kita kata teruskan kemas rumah, teruskan hias rumah. Tak ada masalah pun nak hias rumah, nak kemas rumah, balah itu lebih baik. Macam saya bagi tahu kat video saya sebelum ini, kita kemas rumah, kita buka tingkap, kita bagi ponderaan yang baik dalam rumah kita. Teruskan rumah. Kebersihan itu penting. Sebab bukan semata-mata untuk pandemik COVID, tapi kebersihan itu juga satu tuntutan daripada segi agama Islam sendiri, dan juga tuntutan kita nak berhari raya. Untuk sudut kesihatan pun kita tuntutan bersih. So bersihkan rumah, kan, bersih kawasan rumah, hias rumah cantik, teruskan. Okey, itu sebenarnya teruskan mood raya, tak salah pun. Okey, yang kedua, okey, itu yang pertama tadi. So yang kedua, kita nak, biasanya mood raya ni kita nak pakai baju yang cantik. Yang lelaki berbaju Melayu, sama ada cekak musang ataupun teluk belanga. Yang perempuan nak pakai baju kurung, baju kebaya yang cantik. Okey, teruskan pada hari raya, pakailah cantik-cantik. Teruskan pakai cantik-cantik. Kerana cantik-cantik itu pun bagus, sebab dia juga memberikan kesihatan psikologi kita yang baik. Kita ceria, kan? Kita ceria, kita bersemangat, kan? Teruskan pakai cantik. Walaupun tak boleh nak pakai the full day, teruskan pakai cantik, kan? Terus pakai cantik. Kita dapat memberi psikologi yang baik. Terutama anak-anak kecil, kan? Anak-anak kecil dia tengok baju cantik, dia seronok, dia happy. Kita pun seronok, kita happy, kan? Kita boleh bergambar, kita boleh buat video, kita rakam. Jadi untuk tontonan kita, untuk keluarga kita juga yang lain. Mungkin yang jauh di sana, tengok, kita rasa meraihkan, dapat keseronokan untuk kita hari raya. Mood raya, kita teruskan. So, boleh pakai baju raya cantik, teruskan pakai baju cantik. Ya, jadi satu perkara yang baik. Kalau example kita meraihkan kemenangan kita setelah kita berpuasa, dalam sudut kesihatan juga yang sangat baik untuk kita punya kesihatan mental kita. Teruskan pakai yang ceria-ceria, yang cantik-cantik. Okey. So apa lagi? Yang ketiga, mood makan. Macam mana mood raya ni? Kita tahu hari raya ni kita suka makan-makan. Sediakan makanan yang sedap-sedap, makanan yang khas hari raya, yang dibuat hari raya tu, kan. So, apa jawapan dia? Kalau tanya saya, jawapan kata, teruskan sediakan makanan yang berkhasiat dan berkualiti. Teruskan. Jangan potong mood kita. Teruskan mood berhari raya dengan sediakan makanan yang sedap-sedap, juadah hari raya yang sedap-sedap. Teruskan. Selagi mana kita ikut unsur yang dinasihatkan, apa dia? Yang ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada fiber, ada sedikit lemak. So, teruskan. Kita masak. Apa yang ada? Kita ada bersuka pulut, kan, macam lemang, ketupat. Teruskan. Dalam tu ada apa? Dalam tu ada sikit, ada lemak, ada karbohidrat, ada vitamin. Teruskan. Rendang tu ada protein, ada vitamin, ada fiber. Teruskan. Boleh. Cuma ada cuma lah, ada cuma. Cumanya kita kawal pengambilan makanan. Kalau mungkin sebelum ini kita makan dengan banyak, kali ni kita makan dengan sikit. Kita rasa, kita sediakan semua. Mungkinlah sedikit makanan tu kita adjust sedikit. Kalau garam tu lebih, kali ni kita kurangkan garam. Kalau gula tu lebih, kita kurangkan gula. Lagipun kita tak nak membazir kali ni, kan? Kita tak boleh membazir. Kita buat untuk kita naikkan kita. Mood tu ada, kita teruskan. Teruskan mood tu, tak ada masalah. Teruskan. Sediakan makanan yang berkualiti. Mood raya. Okey. Apa lagi mood raya yang kita ada, yang supaya kita tak nak, kita rasa tak nak spoil lah kita hari raya ni, kan? Sebab kita dah dengan pandemik macam ni. Pada masa sama kita tak nak menular, kan? Okey, bersedekah. Selalu kita suka bagi duit raya, kan, kat anak-anak kecil. Kita seronok budak-budak dapat duit raya dan sebagainya. So, teruskan bersedekah. Satu amalan yang baik. Teruskan bagi duit raya dekat anak-anak. Teruskan bagi duit raya. Kan, tak ada masalah. Mungkin kat jiran-jiran kita seronok kita bagi duit raya. Cuba kita, kalau kata duit raya tu, kalau kita bagi tu kat anak-anak kita, dapat duit raya, kita terima, lepas tu simpan dalam poket, terus basuh tangan, bagi tu, kan? Hand sanitizer tu sampai basuh tangan. Okey. Semua orang okey tu, semua seronok dapat duit raya. Terus kat amalan bersedekah tu, sangat baik. Kan? Seronok. Dia juga dapat, macam kita tadi, saya kata tadi, dia dapat juga kawalkan emosi kita, untuk kesihatan mental kita. Sangat baik, teruskan. Jangan kata kanak-kanak, kita pun seronok kita kalau dapat duit raya, kan. So, teruskan bagi duit raya, tak ada masalah. So, ziarah menziarahi. Okey, kita ada mood ziarah menziarahi ni lah. Mood ziarah menziarahi ni, pertama sekali saya kena bagi tahu, kita follow lah apa SOP yang ditetapkan oleh kerajaan atau melalui MKN.
So kita follow saja SOP dia. Yang ada kawasan, ada yang PKP 1 hari, ada yang kawasan PKPP boleh 3 hari kita follow. Cuma untuk mood ziarah ini kan, dia dibagi tu dalam kawasan rumah, tak lebih-lebihi 15 orang, 25 orang dan sebagainya lah. So saya ada sihat satu video yang pada saya satu cadangan yang baik pada raya tahun lepas, yang mana saya rasa tuan-tuan semua kita tengok video tu yang viral tu yang lepas, yang mana semua orang menyambut hari raya ni dengan mood raya di luar rumah kan. Dia bentang tikar kat luar rumah tu, dia buat makan dalam kawasan rumah masing-masing tu kan. Pada saya itu tak ada masalah. Kalau boleh teruskan begitu. Buat kita sambut raya, jiran-jiran, maknanya jiran-jiran semua keluar rumah, kita berpakat kan. Sekarang kita ada teknologi, ada WhatsApp, boleh pakat semua raya depan rumah ni, depan rumah kita makan sendiri-sendiri. Cuma kita say hi lah, hi, Assalamualaikum, hi, apa khabar, selamat hari raya, mak zahir batin. Itu je. Cuma yang kita tak boleh buat, yang kita kena kawal, bersalaman tu. Peluk cium, bersalaman, itu sahajalah yang kita kena kawal. Kita faham, saya semua faham bahawa amalan kita biasanya kita seronok bila kita berjumpa dengan rakan, kita nak peluk dia, kita nak bersalaman kan. Yang mungkin perempuan nak belaga pipi, kita faham. Cuma kali ini kita masih lagi dalam kawasan pandemik yang tak berapa bagus lagi. Itu saja kita kawal. Tapi nak hari raya sejarak berkuat kan. Dalam keluarga tak ada masalah, kita nak berkumpul kan. Okey, lepas tu duduk kat luar kan, kita jarak masing-masing lah. Tapi kita follow lah SOP dia kan. Macam kerajaan kata tak melebihi berapa orang dalam satu rumah. So itu duduk kat depan luar rumah tu kan, boleh. Saya ada tengok video tu yang saya kata pada saya itu sangat menarik. Maksud dia ikan makan-makan kan, seronok. Kita tanya khabar, seronok kan. Sebab kita pun nak merentas negeri, tak boleh, mungkin kita ada sedikit tak boleh nak balik raya ke kampung kan. Itu betul lah, itu saya tak nafikan lah kan. Maksudnya kita berhubung dengan ahli keluarga. Ini penting. Ini penting. Mungkin kita tak boleh nak merentas negeri untuk kita berhubung dengan ahli keluarga, mentas daerah. Untuk berhubung dengan keluarga, kita ada teknologi. Kita gunakan teknologi kita ya. Jadi kita gunakan teknologi kita, buat sekejap video call. Okey, ataupun kalau mungkin orang tua kita di kampung, mungkin dia tak mahir untuk buat video call, tetapi kita boleh buat panggilan melalui telefon, kita call, tanya khabar. Okey, kalau ada gambar tu, takat gambar keluarga, hantar kepada orang tua kita. Dia merindui cucu-cucunya. Seperti mana kita juga rindu pada mak ayah kita, kita call. Jangan pula kita sengaja merentas negeri untuk balik berjumpa dengan ayah. Bukan apa kita takut, kita membawa balik kuman kepada orang tua kita. Dan juga kita dengar peratus pesakit yang meninggal dunia adalah tinggi dalam golongan warga emas. Mak ayah kita ni biasanya dah berada dalam golongan warga emas yang sudah berumur, jadi dia berisiko tinggi lah. So saya rasa itu dulu saya gariskan sedikit cadangan, pandangan supaya kita boleh menyambut hari raya dengan suasana yang meriah, cuma meriah dalam kadarnya kerana kita masih lagi dalam pandemik. Dan kita teruskan berdoa di hujung-hujung Ramadan ini, kita teruskan berdoa supaya wabak pandemik ini dapat kawal, dapat diselesaikan dengan segera. Sekiranya kita terjumpa dengan mana-mana jururawat, kita ucapkanlah selamat jururawat kepada mereka. Sekurang-kurangnya dengan ucapan kita, dia dapat meredakan sedikit kepenatan yang mana mereka ni bekerja betul-betul lumus kita nak menjaga kita ya. Sama jugalah kepada Frayana yang lain, apabila jumpa mereka, ucapkan terima kasih. Kerana sedikit terima kasih, mudah je, bukan dua perkataan saja, terima kasih. Dengan ucapan terima kasih itu juga sebenarnya dia dapat cool down kan nurses yang sangat penat. So itu sajalah yang saya minta. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekali saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan selamat hari jururawat buat jururawat sedunia. Assalamualaikum.